Menjelang saingan kumpulan D Piala Thomas 2024 di Chengdu, China, pasangan beregu lelaki negara seharusnya memanfaatkan peluang mencuri mata sewaktu berdepan jago Eropah dan juara edisi 2016 Denmark. Perkara itu disuarakan pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Mainaki. Menurutnya, Malaysia berpotensi untuk mendapatkan mata dari kem beregu memandangkan barisan perseorangan lelaki dijangka berdepan laluan mencabar. Jika Denmark menurunkan pemain nombor 1 dunia Victor Axelsen dan juara terbuka Malaysia 2024 Anders Antonsen di Chengdu, ia akan membuka laluan sukar. Beregu negara Aaron Chia Soh Woi Yik berkemungkinan bertemu Kim Astrup dan Anders Skarab Rasmussen yang kini berada di ranking keempat dunia. Justru Rexy percaya mereka yang berada dalam kelompok 5 terbaik mengenali kelemahan masing-masing dan wakil negara harus memanfaatkannya. Dalam pada itu, senarai barisan pemain bagi Piala Thomas, Piala Uber dijangka diumumkan dalam tempoh terdekat. Saudara, Perbadanan Stadium Malaysia bakal mengadakan mesyuarat post-mortem atau pasca nilai berkenaan isu padang Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ awal minggu depan. Perkara itu disahkan PSM menerusi hantaran di akaun media sosial rasmi. PSM memaklumkan mesyuarat mengenai gelanggang keramat skuad Harimau Malaya itu akan diadakan bersama juru perunding dan kontraktor padang SNBJ. PSM komited untuk terus membuat penambahbaikan dan akan memberikan maklum balas selepas post-mortem. Keadaan padang SNBJ menjadi perdebatan hangat sebelum ini susulan tular permukaan padang yang rosak selepas penganjuran konsert penyanyi antarabangsa Ed Sheeran dan kumpulan Coldplay, sekaligus mengakibatkan permukaan padang rosak meskipun rumput jenis Zion Zoysia itu baru ditukar. Selain itu, pasukan Malaysia dan Oman pada Isnin lalu turut tidak dibenarkan berlatih sehari sebelum perlawanan kumpulan D bagi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Kita beralih ke bola sepak tempatan. Kedah Darul Aman KDA FC mendapatkan khidmat penyerang import kelahiran Serbia Milos Gordic bagi memperkuat pasukan bagi menghadapi musim baharu Liga Malaysia. Gordic, 31 tahun sebelum ini beraksi bersama klub dari China Wuxi Wugo FC. Sementara itu, KDA FC dalam satu kenyataan yakin pemain berketinggian 1.87 meter itu mampu menjadi pemain penting buat pasukan. Gordic meledak 31 gol dan 10 bantuan jaringan dalam keseluruhan 131 penampilan sebagai pemain. Dia merupakan import keempat skuad Sang Kenari selepas Sukrop Nurul Loif dari Uzbekistan, Sony Norde dari Haiti dan Habib Harun dari Bahrain. Dan ini kejuaraan futsal NSDF 2024 di Thailand. Skuad negara tewas tipis 3-4 kepada Australia dalam aksi terakhir kumpulan semalam. Pertembungan berlangsung di Nonthaburi menyaksikan Malaysia bermula garang mendahului 2 gol hasil penyudah Rizwan Bakri dan Syahir Iqbal Khan. Bagaimanapun, Australia yang mengubah taktikal selepas itu berhasil menyamakan kedudukan menerusi jaringan sendiri Harith Naim Nasir dan Adam Cooper. Aksi long lay ditampilkan Malaysia kemudian dihukum Australia yang menambah 2 lagi gol untuk selesa mendahului 4-2. Enggan mengalah, skuad negara kendalian Rakpol Sainet Ngam cuba meningkatkan tekanan dan berhasil meledak gol ketiga menerusi Awaluddin Matnawi. Namun, tiada tambahan jaringan selepas itu menyaksikan Malaysia terpaksa akur tumpas 3-4. Kekalahan itu menyaksikan skuad negara berada di dasar kumpulan dengan hanya mampu mengumpul 1 mata daripada keseluruhan 3 perlawanan. Malaysia akan berdepan Afghanistan untuk penentuan tempat ketiga dan keempat, manakala Australia akan berdepan Thailand di final. Perkembangan tenis terbuka Miami. Pilihan ketiga Daniil Medvedev mara ke separuh akhir kejohanan selepas menewaskan wakil Chile Nicolas Jarry dalam pertembungan straight set 6-2, 7-6.
Juara bertahan Miami, Medvedev bermula baik dengan menguasai set pertama. Meskipun diasak kuat pada set kedua, namun Medvedev berjaya bangkit pada tie break untuk meraih mata perlawanan ketiganya. Menanti Medvedev di separuh akhir, wakil Itali Jannik Sinner yang berada dalam prestasi cemerlang di Miami melangkah ke separuh akhir tanpa kehilangan sebarang set. Pertarungan itu ibarat ulangan kepada final terbuka Australia lalu yang dimenangi Sinner dan terbuka Miami tahun lalu. Sinner terlebih dahulu mara selepas menundukkan wakil Republik Czech Tomáš Mahák 6-4, 6-2. Sinner yang memenangi gelaran Grand Slam pertamanya di terbuka Australia tahun ini akan beraksi kali keempat di peringkat separuh akhir musim ini selepas menewaskan Mahák dalam tempoh 91 minit. Set pertama menyaksikan Sinner mempamerkan aksi bertahan cemerlang, manakala set kedua dilihat lebih mudah untuk Sinner yang tidak menerima tentangan sengit daripada Mahák. Sejak gelaran Grand Slam di Melbourne Park, Sinner meneruskan prestasi cemerlang dengan kejayaan di Rotterdam sebelum mara ke separuh akhir Indian Wells. Ia satu-satunya kekalahannya bagi musim 2024 tumpas di tangan Carlos Alcaraz. Saudara, berita perdana berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.